Padang Uhud ni dekat dia tahun pertama dengan tahun ketiga. Kan? Dia sampai di medan Uhud, maka kita nak kongsi sirah dengan jemaah semua supaya jemaah semua dapat menghayati sirah yang mana tuan-tuan betul-betul berada di tempat baginda Rasulullah SAW bersama dengan 700 orang para sahabat baginda yang telah datang ke kawasan ini. Baik, sebelah belakang ni lah Bukit Uhud. Yang warna merah ni. Inilah Bukit Uhud. Asal panjangnya lebih kurang dalam 7-8 kilo asal. Di macam banjaran yang panjang 4. Sambung, tapi dah banyak tak ada yang tinggal kawasan peperangan Uhud. Okey. Baik. Kemudian makam syuhada Uhud, ataupun tempat dikebumikan syuhada Uhud adalah di bahagian hadapan kita dalam pagar warna putih, pagar warna hitam. Pagar warna hitam. 70 orang. 70 orang di sini. Diketuai oleh Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, pakcik Rasulullah SAW. Dan itu masjid yang baru siap lebih kurang 5 tahun, namakan Masjid Sayyidina Hamzah dengan nama Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Okey. Makam syuhada Uhud ini adalah makam yang tidaklah kata baru, tapi bukanlah lokasi sebenar ditanam jenazah-jenazah Uhud itu. Ya, dia ada kawasan yang sebenar. Saya dapat semangat untuk ikut dalam peperangan Uhud. Jadi mereka kata, ya Rasulullah, apa kata kita keluar daripada bandar Madinah dan kita berkubu luar daripada Madinah. Kan Badar keluar. Badar keluar sampai 150 km. Jadi Uhud mereka juga nak keluar daripada Madinah. Jadi mereka ajak Rasulullah keluar. Akhirnya Rasulullah setuju dengan cadangan mereka dan kemudian Rasulullah bermimpi. Rasulullah mimpi ada 3 perkara. Pertama sekali, ada satu lembu yang disembelih. Kemudian Rasulullah pegang perisai. Yang kedua, Rasulullah punya pedang Rasulullah itu sumbing ataupun terpotong bahagian depan. Rasulullah kata pada para sahabat, tafsiran daripada mimpi ini akan ada keluarga aku yang terkorban, akan ada sahabat aku yang gugur syahid, dan benteng itu ialah duduk dalam kota Madinah lebih baik daripada keluar daripada Madinah. Jadi selepas itu Rasulullah pun bersiap dengan pakaian perangnya, pakai baju besi, pakai topeng besi, dan dikatakan baju besi Rasulullah itu 2 lapis. Baju 2 lapis. Kerana Rasulullah dah tahu dalam mimpi kan, mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu daripada Allah. Dia pakai baju 2 lapis, maka sahabat-sahabat yang pada awal tadi ajak keluar, akhirnya mereka bincang-bincang, kata, Rasulullah kita tak payah keluar lah, kita duduk Madinah. Tapi Rasulullah kata apa pada mereka? Apabila seorang Nabi itu telah pakai pakaian perang mereka tidak akan patah balik semula ke belakang, sehinggalah datang ketentuan Allah kepada mereka, hatta ya amrullah kepada mereka. Okey. Jadi Rasulullah SAW tidak mau patah balik ke belakang. Jadi keputusan dia keluar. Itulah keluar saya cerita tadi, daripada 1000 orang dan Rasulullah tapis tinggal 700 orang. Maka mereka pun bergerak terutama sampai ke dataran Uhud. Ini kawasan Uhud lah, dataran Uhud ini. Jadi bila mereka sampai ke dataran Uhud, maka Rasulullah pun bagi para sahabat 50 orang. Rasulullah kata ini 50 orang, para sahabat yang 50 orang ini, aku pilih mereka semua duduk di atas Bukit Memanah. Ini sebelah Bukit Memanah, sebelah kiri. Jabal Rumah, Bukit Memanah. Sebelah kiri, tuan-tuan boleh naik lagi. Rasulullah pesan kepada Abdullah bin Jubair, wahai Abdullah bin Jubair dan juga pasukan memanah, kamu jangan turun daripada bukit ini walaupun kami di bawah ini sedang dimakan oleh burung-burung yang berterbangan. Tuan-tuan bisa tengok cerita perang, bisa tengok orang filem macam mana, apa terjadi bila lepas perang, burung perang akan datang, burung yang akan datang makan bangkai. Rasulullah kata kalau kami sedang dimakan oleh burung-burung yang berterbangan pun jangan turun daripada bukit ini. Menang atau kalah pun jangan turun daripada bukit ini. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, strategi Rasulullah letak atas kat sini 50 orang Bukit Memanah adalah strategi yang sangat tepat. Strategi yang paling ampuh. Sebab bila orang musyrikin datang daripada kawasan depan, mereka lihat ada pasukan memanah datang pada depan, jadi mereka tidak dapat memasuki kubu tentera Islam yang berada di bahagian dataran Uhud. Jadi mereka dipanah oleh pasukan memanah daripada atas bukit dalam pusingan yang pertama. Uhud ni ada 3 kali peperangan sebenarnya. 3 pusingan. Pusingan pertama, tentera Islam bertahan di bawah ini, dan orang musyrikin masuk, mereka dipanah dengan pasukan memanah dan juga pasukan Islam yang berada di bahagian bawah, mereka tak dapat masuk dalam kubu tentera Islam. Ya. Jadi Sayyidina Hamzah tak gugur, tak ramai lagi sahabat yang gugur. Jadi ketika itu, setelah benteng itu bertahan, maka mereka dapat kemenangan yang pertama. Jadi bila mereka dapat kemenangan yang pertama, maka orang musyrikin diasak oleh tentera Islam, akhirnya mereka keluar tinggalkan dataran Uhud ini. Keluar daripada mereka dataran Uhud ini, mereka lari sehingga ke belakang Bukit Uhud. Jadi di bawah panji Islam. Daripada tepi, seolah-olah Rasulullah yang pegang. Siapa yang berwajah seperti Rasulullah? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya daripada Mekah. Ayah dia marah dia ikut Islam. Dia tak suka dia, tapi muka dia sangat cantik, indah. Dia pemegang bendera Islam. Mus'ab bin Umair bila pegang bendera,
Mereka kata itu Muhammad. Mari kita bunuh dia. Mereka pun serang Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan dan puan dikasihi Allah sekalian, dalam serangan yang kedua itu, tentera Islam berkecamuk. Sebagai mereka ada yang lari masuk Madinah, dihalau balik oleh isteri mereka. Balik engkau pergi. Jangan kau tinggalkan Muhammad. Tuan-tuan ada berlaku dalam Mus'ab bin Umair dikejar kerana pegang bendera. Maka dia diserbu oleh tentera musyrikin. Mus'ab bin Umair pun angkat bendera dia, tangan dia dibotol. Dia pindahkan bendera ke tangan kiri dan tangan kiri dia botol. Lepas dia pindah ke tangan kiri, dia kepit bendera dengan leher dia. Maka dia ditebas badan dia oleh orang musyrikin. Gugur bendera Uhud. Gugur bendera Uhud, datang Sayyidina Ali angkat bendera Uhud. Maka orang musyrikin kata apa? Muhammad qad mat. Muhammad telah mati. Muhammad telah mati. Bila dengar khabar kata Muhammad telah mati, maka orang musyrikin punya kekuatan pun naik, orang Islam punya kekuatan semuanya jatuh. Tuan-tuan bayangkan seorang Nabi, Rasul ketua kepada pemimpin pada peperangan Uhud dah dikatakan mati. Mereka anggap Mus'ab bin Umair itu sebagai Rasulullah sebab melihat wajah macam Rasulullah. Dia kata Muhammad telah mati. Bila dengar khabar Muhammad telah mati, maka orang Islam ni jadi cakacik ni dalam berdarah aku. Dan yang kedua ialah ketika aku di Uhud, aku ditetak dengan pedang di bahu aku 3 bulan kesakitan menahan pedang. Setelah jatuh, dan Rasulullah dibaling dengan batu oleh orang musyrikin. Ada satu batu kena dengan pipi Rasulullah SAW, masuk topeng besi, masuk dalam gigi, melekat di gigi Rasulullah SAW. Berdarah Rasulullah SAW. Kenapa yang dirahmati Allah sekalian? Dalam peperangan ini Rasulullah betul-betul bersiap dan Rasulullah diserang bertubi-tubi. Dan Rasulullah lihat dalam peperangan ini ada seorang sahabat yang sangat istimewa. Bila Rasulullah jatuh je, datang sahabat ini. Nama dia Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Talha datang, masuk dalam lubang. Dia duduk atas Rasulullah. Di belakang dia ada 60 kesan tetakan pedang. Sayyidina Talha. Ada satu libasan, ditahan dengan jari dia, 4 jari Sayyidina Talha putus. Dan ketika Rasulullah nak keluar daripada lubang tersebut, Sayyidina Talha kata, ya Rasulullah, ni atas bahu apa? Rasulullah ni atas bahu. Dia kata apa? Syurga untuk engkau Talha. Syurga untuk engkau. Rasulullah kata, para sahabat kata ketika perang Uhud, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, aku melihat Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dia ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia adalah syahid yang hidup. Rasulullah kata kalau nak lihat syahid yang hidup, ialah mereka yang berjuang. Dia syahid tapi dia hidup. Lihatlah Talha bin Ubaidillah. Tuan-tuan, Talha di jari dia putus. Belakang pada dia 60 kesan takkan pedang. Kerana apa? Kerana tahan Rasulullah SAW. Ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Ada lagi sahabat yang malam sebelum perang dia bersembang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang kau nak dalam perang ni? Apa kata Sa'ad? Sa'ad tanya balik, wahai Abdullah Jasyi, apa kau nak? Abdullah Jasyi. Jasyi kata, dalam perang ni aku nak bunuh orang musyrikin. Dan aku nak syahid dalam peperangan ni, tapi aku nak minta kepada Allah supaya waktu aku syahid, hidung aku dan telinga aku dipotong oleh tentera musyrikin. Dan bila selesai perang, memang kita jumpa jenazah dia, sahabat jumpa Rasulullah jumpa jenazah dia, hidung dia tak ada, telinga dia tak ada. Sahabat Abu Bakar tanya, wahai Abdullah Jasyi, kenapa kau nak? Bila aku berjalan di akhirat nanti ketika Allah lihat, mana hidung kau, mana telinga kau? Wahai ya Allah, hidung dan telinga aku menjadi saksi kepada mempertahankan Rasulullah di Bukit Uhud. Hidung dan telinga aku ni sebagai saksi ya Allah. Hidung dan telinga aku ni sebagai saksi. Begitu tuan-tuan dan puan, sahabat ketika dia berada di Uhud, dia nak pertahankan Rasulullah, bukan hanya pertahankan nyawa, dia nak bukti pada Allah. Apa aku nak tunjuk pada dia? Sebagai bukti kepada apa yang dia nak bagi pada Allah dia. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Dalam pusingan kedua, Sayyidina Hamzah gugur dan ditombak oleh Was. Kemudian dalam pusingan yang kedua juga gugur 70 orang sahabat. Yang mana ketika mereka menolak Rasulullah selepas Rasulullah jatuh dalam gua, mereka tolak Rasulullah. Orang musyrikin serang Rasulullah sehingga Rasulullah pergi ke kaki Bukit Uhud. Di Bukit Uhud ada Gua Maharis nama dia. Gua Maharis itu tempat Rasulullah solat dekat situ. Dan Rasulullah ketika Rasulullah patah gigi dia, Sayyidah Fatimah bakar jerami dan tampal di pipi Rasulullah SAW di kawasan Maharis. Ya? Dan Malik bin Sinan adalah sahabat yang tolong cabut besi tu. Apa dia buat? Dia cabut tak boleh. Gigit pakai gigi. Dan gigi dia pun patah. Punyalah kuat besi tu melekat pada tubuh Rasulullah. Jadi tuan-tuan, ini antara kisah-kisah Uhud yang boleh kita ambil sebagai kita. Banyak lagi yang kita boleh kongsi. Sayyidina Hanzalah adalah Qurbani kan. Hanzalah kan. Apa dia buat? Selepas subuh dia bersama dengan isteri dia baru kahwin, kemudian datang ke Uhud. Selepas perang Uhud, Rasulullah cari jenazah dia, jumpa jenazah dia ada basah, ada air. Rasulullah kata Sayyidina Hanzalah sedang dimandikan oleh bidadari daripada syurga. Kerana sebelum dia datang perang Uhud.
belum mandi dulu. Jadi dari sedang mandi. Kita ini antara kisah-kisah sahabat yang ada di sini. Bukan kita boleh ambil iktibar. Mereka sanggup berkorban nyawa dan jiwa mereka untuk dalam Islam. Tuan kita hari ini dapat nikmat Islam. Mereka, anak-anak mereka jadi yatim. Isteri mereka jadi ibu tunggal. Tapi kita dapat nikmat Islam. Apa kena perjuangan Rasulullah? Okay, mari sama-sama kita bagi salam kepada seluruh syuhada.